Salam Jumaat daripada MHI 4 Mac 2022. Antara perkongsian menarik hari ini. Kisah dua beradik menghasilkan karya menggunakan bahan gitar semula yang diinspirasi daripada perjuangan ibu saudara mereka bertarung melawan COVID-19 di ICU. Bersama warga Ukraine yang sudah 13 tahun menetap di Malaysia bagi berkongsi keadaan keluarganya di sana dan kerisauan mengenai krisis Rusia dan Ukraine yang berlaku kini. Teruskan bersama kami. Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua yang pastinya bersiaran untuk 4 Mac 2022 bersama dengan 1 Syakban 1443 Hijriah. Dan hari ini hari Jumaat, Nas. Penghulu segala hari, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita amalkan, kita bakal mendapat keberkatan dan juga keberkahannya, insya-Allah. Dan yang pastinya juga bila sebut tadi tentang 1 Syakban, boleh dikatakan kita menghitung hari jugalah ke bulan Ramadan. Tepat sekali. Menghitung hari. Okey, pagi-pagi ya. Ramadan gitu. Santai-santai di pagi Jumaat ini. Apa khabar pada penonton sekalian dan pengisian kita yang menarik dan bakal memberikan inspirasi buat anda semua. Kita paparkan kisah dua adik-beradik yang menghasilkan suatu karya seni ya. Hasil diilhamkan daripada ibu saudara yang dijangkiti COVID-19 dan insya-Allah semoga karya mereka juga memberikan anda inspirasi juga. Jangan dilupakan kita bersama dengan seorang warga Ukraine yang telah bersama di Malaysia, bermastautin di Malaysia 13 tahun. Pastinya beliau risau akan keadaan keluarga di sana. Jadi kita kupaskan isu dan isi hatinya. Bagaimana keadaannya waktu krisis Rusia Ukraine yang masuk hari ke-8 pada hari ini. Dan pastinya juga perkongsian hari ini kita sama-samalah nak mengambil semangat juga. Walaupun di pagi hari ini kadang-kadang kita lihat cuaca yang redup dan mendung ini membuatkan hati kita terbuai dengan rasa yang sangat tenang hari ini. Tapi ada tuntutan kerja yang perlu dilakukan dan ada juga pelbagai perkara dan pengisian yang kita nak kongsikan seperti yang diwawarkan oleh Nas sebentar tadi. Dan kita nak bawakan kisah inspirasi ni sebenarnya. Melihatkan kepada apa yang anda saksikan di awal siaran tadi, menyentuh tentang dua beradik yang sememangnya mempunyai kreativiti untuk menghasilkan karya yang cukup hebat pada pandangan saya, Nas. Untuk saya juga ya, beliau menggunakan barangan kita semula untuk menghasilkan inspirasi ini. Jadi jangan kita buang masa. Kita bersama dengan dua beradik, Akila Shakira Yusri dan Alisha Syuhaida Yusri bersama dengan ibu mereka, Cik Fauzia, Cik Ani. Assalamualaikum keluarga ceria. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alisha tak pergi sekolah hari ini ke? Oh, sebab berasrama. Okey, baik. Kita nak dengarkan suara Alisha. Kalau boleh Alisha onkan mic terlebih dahulu sebab kita tak dengar lagi suara Alisha. Mungkin gemuruh jiwa di sana. Baru pertama kali masuk TV. Tu dia suara ceria barulah dia. dengar suaranya pagi ni ya. Baik, kita nak menyentuhlah. Ini memang sudah ditularkan berkenaan dengan karya seni anda berdua, menyentuh tentang boleh digambarkan sebagai satu inspirasi untuk kami di sini dan juga mereka yang sudah pun membaca dan melihat karya tersebut. Nak tahu idea siapa sebenarnya mula-mula ni? Akila ke Alisha yang terfikir nak buat ni? Betul. Siapa yang munculkan ilham di sini? Sebenarnya idea ni daripada kita orang berdua. Kita orang bincang dengan keluarga untuk dapatkan idea ni. Dan walaupun anda dua bekerja saling berganding bahu untuk menghasilkan karya ini, tapi memandangkan ada yang pakai baju sekolah di sana, di mana anda mengambil masa untuk menghasilkan karya ini? Sebab bila kita lihat memang sungguh hebat dan pastinya memakan masa. Betul. Masa buat lukisan tu
Time tu cuti sekolah di rumah. Okey, kita nak sentuh tentang bahan-bahan yang digunakan oleh Akila dan juga Alisha ini menggunakan bahan kitar semula untuk hasilkan karya. Berapa lama masa diambil untuk kumpul bahan-bahan ni? Kalau boleh cerita sikit antara bahan yang digunakan juga apa sebenarnya? Tempoh untuk buat lukisan ni dalam masa 2 minggu. Nak dapatkan bahan-bahan tu berapa lama agaknya? Dapatkan barang-barang tu dalam, sebab barang-barang tu pun kami dapat setengah daripada rumah, Okey. banyakkannya daripada sekolah. Di sekolah. Okey, baik. Okey, setelah kita mendapat inspirasi, saya nak bertanya kepada ibu pula yang Silakan. pastinya bangga melihat karya seni anak-anak mereka. Ya. Jadi kepada Cik Fauziah kita yang berada bersama kita, apakah perspektif ibu tersayang bila mengetahui tentang projek anak-anaknya ni? Bila dah berdiskusi itu, macam mana perasaan ibu di sana? Perasaan saya memang banggalah dengan kejayaan dia orang. Anak-anak saya ni daripada kecil memang suka seni. Memang galakkan juga dia orang berkarya lah. Walaupun macam Akila, dia lebih kepada landscape. Dan Alisha lebih kepada ambil proses makanan, tapi dalam jiwa dia orang masih ada unsur seni. So saya galakkan dia orang walaupun macam cuti sekolah ke apa, macam Alisha dia memang suka melukis sendiri. Saya sendiri pun ke arah seni juga. So saya bagi peluang dekat dia orang untuk terus berkarya lah. Aha. Inilah orang katakan mana nak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ibu juga meminati dunia seni rupanya. Padanlah Akila dan Alisha ni mewarisi. Baik, nak dengarkan suara Alisha. Alisha, kabarnya ini adalah kisah ibu saudara Alisha dan Akila sendiri kan. Nak mengambil cerita, nak cuba tafsirkan dalam sebuah lukisan itu. Bagaimana berbincang dengan Akila sebenarnya? Nak dapatkan satu kisah berdasarkan daripada peristiwa COVID-19 yang dilalui oleh ibu saudara anda. Saya berbincang dengan kakak saya, Akila, dengan satu family. Pasal ibu saudara kami yang sedang berjuang menghadapi ancaman COVID-19 ini. Jadi inilah dia sumber inspirasi kedua adik-beradik ini. Ibu saudara tersayang yang berjuang menentang COVID-19 akhirnya tewas. Jadi takziah kami ucapkan dari pasukan MHI buat anda sekeluarga. Tapi nak bertanya kepada Alisha yang sememangnya berbakat dan masih bersekolah 16 tahun ya. Jadi bila besar nanti nak masuk jurusan seni ke? Kalau diberi kesempayan, saya naklah. Okey, nak tanya juga sebenarnya cita-cita kalian berdua apa sebenarnya? Kita nak tahu juga bila seseorang tu dah minat dunia seni, kadang-kadang ada fokus lain yang diberikan untuk masa depan. Tapi untuk Akila dan Alisha sendiri, mungkin boleh kongsikan impian anda dalam hidup ini. Silakan. Kita mula dengan Akilah kakak dululah. kita bagi kakak dululah. Kakak, tunjukkan tauladan kakak. Macam saya dah menceburi dalam bidang landscape di KVDRM. Jadi bidang seni dan kreatif ni kita boleh masukkan dalam bidang apa yang kita ceburi. Akila pula macam mana? Ke landscape. Okey. Alisha? Landscape, ya? Aisyah? Saya ingin buat produk makanan. Saya dari kos pemprosesan makanan. So saya nak macam Tak apa, jangan malu-malu. Jangan malu.
Tak apalah kita. Teruskanlah. Baik, kita pun mengharapkan agar anda berdua terus mencapai impian anda dan sedikitlah daripada Puan Fauziah sendiri kan melihatkan kepada kebolehan dan kemahiran yang ada pada setiap anak-anak ini, harapan Puan lah terhadap mereka berdua. Harapan saya mereka berjaya dalam bidang yang diorang ceburilah. Dan terima kasih juga kepada guru-guru pembimbing diorang di College Vocational Datuk Maharaja Lela yang banyak membantu jugalah serba sedikit dengan pendidikan diorang di sana. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi mana tak sejuk perut ibunya kan bila Betul. melihat kedua anaknya begitu berbakat dan semoga terus menghasil karya untuk memberi inspirasi bukan saja untuk anda sekeluarga tapi untuk rakyat Malaysia sekali. Teruskan usaha anda. Terima kasih kepada Puan Fauziah, Akila dan juga Alisha ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu bersopan santun kedua anak daranya. Kalau Betul. anak-anak saya jadi macam tu, besar macam tu, saya pun angkat Alhamdulillah. tangan doa. Alhamdulillah. Jadi teruskan usaha anda berdua. Jadi kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini dan apabila kita kembali suatu isu yang kini sedang hangat di seluruh dunia. Kita akan berikan update terkini dengan krisis Rusia dan Ukraine dan juga kita bersama dengan seorang rakyat Ukraine ya, the Murugan family. Semuanya seketika nanti di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami berdua, Rina dan Nas bertugas di MHI dan seperti yang kami janjikan, kami membawakan yang terkini daripada konflik Rusia dan Ukraine. Ini masuk hari ke-8 ya. Betul. Konflik telah bermula pada 24 Februari dan setakat ini apa yang kita nampak adalah Bandar Kherson di selatan Ukraine telah pun ditawan selama 24 jam setakat ini dan pihak Rusia semalam meneruskan perundingan damai kedua. Walaupun sepanjang perundingannya, Rina, Rusia tetap mengasak dan membedil ibu kota Kiev, Kharkiv dan juga Mariupol di tenggara Ukraine. Dan kita juga difahamkan bahawa ketika ini ada lebih kurang pelariannya seramai 1 juta rakyat Ukraine sendiri dan dijangkakan akan meningkat 4 juta pada kemuncak krisis nanti. Ini yang sebenarnya kita nak menyentuh hari ini berkenaan dengan bagaimana mungkin perasaan, pandangan daripada warga Ukraine yang menetap di Malaysia. Pastinya mereka ini mempunyai keluarga yang masih lagi berada di Ukraine. Sudah tentu ada kebimbangan, kerisauan dalam kalangan warga Ukraine yang berada di sini. Kita nak menyelami hati dan juga perasaan mereka. Tepat sekali. Dan komuniti di Ukraine di Malaysia sangat besar sebenarnya ya. Jadi kita insya-Allah bersama-sama dengan Puan Lydia Murugan iaitu Presiden Persatuan Kebudayaan Ukraine dan juga bersama dengan suaminya Dr. Mugu. He would like to, himself to be called Dr. Mugu today, something quite casual. Yes. I must say. Dr. Mugu Murugan, husband of Lydia. So welcome to MHI. Thank you for having us. Boleh cakap bahasa Melayu? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Selamat Okey. pagi everyone. That's excellent. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So Vitayu, of course, welcome. Дякую. And Доброго ранку. Доброго ранку. Yes, good morning. Hebat ya. Training Nice. sikit-sikit untuk baik. to make sure that both of you are Thank you so comfortable. much. It's very kind of you. I understand you must be not having a lot of sleep, taking a look at updates that are coming in. So first and foremost, I understand you have several family members in Ukraine. You come from the town of Lviv, I hope I pronounced that correctly, in western Ukraine. How are they at the moment? Thank you so much for asking. I'm not going to complain about my sleep because my sleep is very peaceful and we sleep in a very peaceful country. And my family and my daughter and every of our friends here are staying safe. And knowing what's happening in Ukraine, I understand how blessed we are to live in a peaceful country. I am from western part of Ukraine, and yes, you're absolutely correct. Right now, my family is over there. At this moment, Lviv stands in a, compared to other cities of eastern Ukraine, much more peaceful, but they all stand with military training, first aid training by doctors, and all the people who know how to act in case of emergency.
the life there is in continuous being ready. It's also winter that makes it even more difficult because you have to protect not only your life but also your health. So it's a continuous staying, wearing warm clothes, even if you're at home, because you never know when you need to evacuate your family to go underground to stay safe while the missiles are flying. Nice. So that's the status right now, that every single Ukrainian lives there. Baiklah, sekarang kita pun tidak menyangka bahawa musim sejuk ya. Jadi semuanya harus bersiap siaga untuk menghadapi musim sejuk. Dan juga apa yang diberitahu daripada Puan Lydia, keluarganya selamat setakat ini dan mereka menjalani latihan tentera ya. Bukan saja dari segi untuk mempertahankan diri tapi juga dari segi first aid ya atau medical attention di sini. Baik. Kita juga nak dapatkan pandangan daripada Dr. Mugo sendiri kan, memandangkan keluarga isteri masih lagi berada di sana, bagaimana mungkin sebagai seorang menantu dan melihatkan kepada situasi isteri sendiri yang ketika ini berdepan dengan maklumlah dah jauh daripada keluarga, dah tentu rasa bimbang dan juga risau kan. Bagaimana peranan anda sebagai suami? Semua suami selalunya mesti memberi support dan menjadi tulang belakang yang stabil dalam situasi seperti ini. Tetapi di keluarga kita ada juga tanggungjawab yang sedikit lebih kerana isteri saya adalah Presiden Ukrainian Cultural Association kat sini. So kita bekerjasama dengan embassy. Tapi buat masa sekarang, manfaat teknologi yang kita ada sekarang sangat berbaloi. Katalah ada pelarian yang sedang berlaku ke negara-negara jiran. Ini semua refugee kan. So mereka pergi kepada sempadan kat Poland. So kalau ada seseorang yang nak tolong, mereka bayangkan macam mana teknologi boleh tolong kita kan. Kita pergi ke Polish website kat Amazon, kita beli susu untuk anak-anak atau kita beli untuk mereka selimut kerana musim sejuk. Dan musim sejuk mereka boleh sampai menjangkau minus 20. Wow. So minus 20. Oh my goodness. So kita boleh hantar daripada Poland Amazon satu selimut kepada kamp pelarian. So dan orang-orang Malaysia sedang tolong dalam banyak cara. Alhamdulillah. Baik. We would like to ask you, Lydia, when was the last time you went back home? I had a event to attend in Ukraine. It was 3 years ago. It was invitation from the president of Ukraine that time, and that was my last visit to Ukraine. That was a time when I enjoyed the beautiful Ukraine, because over the past 30 years that we finally got our independence from Soviet Union, we have rebuilt the country to amazing results. We have developed our infrastructure, we have developed our tourism, we have developed our healthcare, we are so proud of what we achieved for this past 30 years, the education that our students are getting and children, the opportunities that people finally built to give to each other as an employee and so on. So you can imagine that now 50 million population is not working. So this is the current situation in Ukraine right now. May I ask, how many family members do you still have in the country? I am very lucky because when our daughter was born, we asked my mom to stay with us in Malaysia. So my mom is here. Ibu berada di sini. So it's a huge luck for me because my mind is sort of peaceful. But over there, we still have my father's brother and his family. And we have a lot of friends, my friends, our friends, because my husband was studying in Ukraine. So all of them right now are staying there. We are trying to keep in touch as possible, as often. But we also do understand that our phone calls sometimes can be even more disruptive. You know, because their life is very much different from ours. Sometimes we don't even find words how to talk to them and what to How say. old is your daughter actually? She's 11. She's 11 years old. And from the pictures that we see from your lives in Ukraine, it's peaceful. And of course, you've lived there for 6 years as well. May I ask, Lydia, did you ever think that this would happen to your country? We have started being prepared for aggression from Russia since 2014, when they annexed Crimea, when they forced people to take Russian passports, when they attack
eastern part of Ukraine, Donbass and Luhansk, when they created racial issues in our languages, which honestly doesn't exist. Our large population speaks Russian, and our other population part speaks Ukrainian. We never had any issues of sitting at the restaurant while drinking our tetare and accusing each other of language. You could work with different language, you could speak with different language. We do have our official government language, which is Ukrainian, as every other independent country. We do use it on our TV stations and our newspapers, but on a daily life, language never mattered. So Russia created an artificial conflict in order to provocate us against each other. But believe me, it doesn't exist in country. At this point in time, what I'm getting is it's a country that's living in peace. Like Malaysia as well, berbilang kaum dan juga berbilang bahasa. Dan kita menghormati antara satu sama lain. Ya. Okey, Dr. Mugu, memandangkan anda mempunyai anak yang berusia 11 tahun, sudah tentu anak ini juga memahami keadaan di Ukraine ketika ini dengan saudara mara masih lagi berada di sana. Bagaimana untuk memahamkan anak ini tentang situasi yang berlaku? Kita sedang approach itu daripada segi sejarah. Okay. Kalau kita tak belajar daripada sejarah, dia akan diulangi. So mungkin yang ini sedang berlaku. Kerana anak saya hidup dia adalah di masa depan, ini boleh jadi satu pengajaran kerana generasi mereka yang perlu mengatasi konflik ini dan belajar daripada ini supaya mengendahkan konflik. Sejarah mengajar kita, ya, begitu ya. Itu penting juga lah untuk membina generasi masa depan. Mereka tidak lupa tentang asal-usul mereka dan juga kita nak melihatkan bagaimana sebenarnya kita nak memahamkan tentang sejarah ini kepada anak-anak. Tepat sekali. Mungkin saya ingin bertanya kepada Dr. Mugu ya, yang berada di sana 6 tahun. Do you see an end to this conflict? I think yes, because we have to be very proud, sangat bangga dengan cara seluruh dunia sedang tengok konflik ini kan. Untuk saya seluruh dunia dah berjabat tangan dan tahu ini is a black and white situation kan. So semua orang ada opinion mereka dan kebanyakan daripada mereka adalah sangat waras dan mereka faham dalam hidup kita sekarang tak mustahak untuk aggression. Tak perlu bunuh untuk dapat sesuatu. Kat Malaysia kan, yang salah satu yang mereka kagum. Bila kita sesiapa yang kita tak tahu datang tanya kita, bang boleh dapat duit untuk makan, kita akan jemput mereka duduk kat restoran dan bagi. Ini adalah satu culture budaya dan tata susila kita kan? Dan sekarang seluruh dunia sedang mengamati yang sama kan, mengamalkan budaya yang sama. There's no good reason for war. No, that's it. That's the stand of the whole world at this point in time. Mrs. Lydia, before the crisis began, have you thought to go back to Ukraine to visit your family if the international border reopened? You see, because of all the lockdowns that we all faced, and it was already the world crisis, borders were closed. We could not invite our families here and friends. We could not travel there. And now we just started to manage COVID. And we just started approaching it with understanding how to deal with this. Now comes another crisis, which involved not only one country, Ukraine. Because Ukraine is not single in this situation. Look, we have only 1 week of war. Maybe only is not a good word because it's already 1 week of war. It's already 1 week, yes. But at this 1 week, the entire world standing with us. If you look now in the news in every single country in the world, you will see how people protesting, standing with Ukraine. We also have to understand that Ukraine's population... 44 million, yeah? 44 million, but so many of us in different countries. Like if you take Canada, America, Australia, those large countries, even Malaysia itself, we have a huge population. So Ukraine cannot stand alone. And it's not standing alone. It's just everyone is being very careful how they're going to give us support, because we do understand that this war started the person with a very sick mind. And
their weapon is nuclear bombs that they're threatening other countries if they give us support. So it's a political situation where everyone tries to make this strategic political. I'm surprised that amidst your sadness and your anger, you're still focused on the sense that this is a very serious situation and it could go nuclear. There is a question mark right there. So, Dr. Mugu, mungkin kita nak bertanya tentang harapan sebagai seorang suami, sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang rakyat dunia. What are your hopes for this conflict? And maybe if there's a message, kalau ada nak menyampaikan message, kalaulah ahli-ahli keluarga yang sedang menonton, mungkin apa yang anda ingin sampai? Untuk menghargai I think kita punya culture daripada Malaysia, kan? Kita dah bertahun-tahun hidup aman damai. Walaupun bahasa kita bermacam-macam, skin color so different, tapi kita semua bangsa Malaysia, kan? So ini saya nak community Malaysia menjadi sebagai satu sampel, example. Macam mana orang yang mempunyai kepercayaan yang berlainan, bahasa yang berlainan, ciri fizikal yang berlainan boleh tinggal bukan 1-2 tahun, beratus-ratus tahun. So kalau kita boleh buat yang ini, yang seluruh dunia boleh ambil pedoman daripada ini. InsyaAllah, semoga kita berikan tauladan yang baik kepada seluruh dunia, keluarga Malaysia. Thank you, Dr. Mugu. And we are praying for the best for your family, Lydia. Thank you so And not just us here in MHI, but I think the whole Malaysia, for those of you who are watching, kepada mereka yang sedang menonton, kami sedang memberikan doa and good thoughts your way, of course. Thank you. Terima kasih kedua-duanya bersama Terima kita di Malaysia hari ini untuk berkongsi perasaan dan situasi keluarga mereka di Ukraine ketika ini. Baik, sebelum kita nak berhenti berehat, sebenarnya kita nak bawakan pemerhatian anda untuk berkongsi ini bagi mereka yang belum bersarapan. Tepat sekali. Kita nak kongsi apa sebenarnya ketam Rangoon ni, Nas? Saya yang dah makan di mana-mana tempat. Bayangkan, ketam Rangoon ni sebenarnya berasal dari Amerika Syarikat. Percaya tak? Percaya. Kita saksikan apakah kesedapan rahsianya krab Rangoon. Silakan. Wonton adalah makanan istimewa bagi masyarakat Cina yang mempunyai ramuan tersendiri. Kebiasaannya, wonton digoreng mahupun direbus mengikut selera dan hidangan dengan sos pilihan. Intinya pula berasaskan daging seperti ayam dan udang serta sayur-sayuran. Namun kini, wonton telah diolah dan divariasikan dengan pelbagai cita rasa mengikut trend semasa. Menu viral dengan menggunakan wonton ini menjadi pilihan sarapan pagi, malah boleh dijadikan kudapan petang. Rangoon ketam atau crab Rangoon mudah untuk disediakan selain rasanya yang sedap dan berkrim. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah kulit wonton, keju krim atau cream cheese, jejari ketam yang telah dihiris nipis, bawang putih yang telah dicincang, daun bawang, minyak bijan dan sedikit garam. Mula-mula campurkan keju krim, jejari ketam, bawang putih, daun bawang, minyak bijan dan sedikit garam. Gaulkan kesemua bahan sehingga sebati. Ambil sekeping kulit wonton, letakkan inti mengikut kuantiti yang bersesuaian. Sapukan sedikit air untuk lekatkan kulit wonton. Sekarang, bolehlah gorengkan wonton ke dalam minyak yang panas. Tunggu sehingga kulit wonton berwarna kuning keemasan. Toskan dan angkat. Rangoon ketam kita dah pun siap. Enak untuk dinikmati ketika masih panas.
dan bolehlah dihidang bersama sos kegemaran anda. Selamat mencuba! Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Wah, nampak sedap. Lepas ni boleh cuba ya. Okey, baik. Kita terus nak bersama untuk segmen tajaan dalam Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang sudah pun bersama kita ketika ini Datuk Seri Haji Rosli Atan, pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Kita bersama beliau sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Terima kasih, baik. Baik, Datuk. Pastinya ada sesuatu yang Datuk ingin kongsikan berkenaan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia pada hari ini. Silakan, Datuk. Terima kasih. Pada sidang penonton TV3, hari ini Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin membawakan kepada anda iaitu majalah Suara Asnaf, majalah terbitan bulanan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, di mana majalah ini diterbitkan dengan bermatlamat untuk berkongsi dengan rakyat Malaysia yang prihatin tentang kisah-kisah asnaf dan insan-insan yang ditimpa musibah di seluruh Malaysia, di mana kami akan memaparkan kisah mereka, penderitaan mereka untuk kita sama-sama menghayati dan mengambil iktibar. Dan dalam masa yang sama, kita berharap dengan adanya perkongsian kisah-kisah asnaf ini dapat mendorong rakyat Malaysia yang prihatin untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Untuk makluman, penerbitan majalah Suara Asnaf ini telah mendapat kelulusan dari Kementerian Dalam Negeri dan ini adalah merupakan satu platform khusus untuk rakyat Malaysia mencari mana-mana insan ataupun fakir miskin ataupun asnaf yang ingin dibantu. Sekiranya rakyat Malaysia ingin mencari mana-mana insan yang malang, yang bernasib malang yang boleh dibantu, lawati website Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan dalam website kami ada dipaparkan semua keluaran majalah Suara Asnaf yang telah kami terbitkan sejak hampir 2 tahun yang lalu. Dan kita nak memaklumkan kepada semua penonton bahawa majalah Suara Asnaf ini telah sehingga ke hari ini kita telah mengumpulkan hampir 100 responden di seluruh Malaysia, mana kita menjelajah ke seluruh Malaysia dari semasa ke semasa untuk mencari mana-mana asnaf atau fakir miskin yang terpinggir, yang tercicir, untuk kita berkongsi masalah mereka, menceritakan kisah mereka dengan kebenaran, di mana mereka akan memberi kebenaran kepada pengurusan YBIM sebelum kita paparkan kisah mereka di dalam majalah ini. Dan kita menyuruh kepada rakyat Malaysia yang ingin menyokong penerbitan majalah Suara Asnaf ini supaya dapat melawat website kami dan tuan-puan boleh membaca majalah ini daripada edisi pertama sehinggalah edisi ke-18 sehingga ke hari ini. Dan kita di pihak yayasan committed untuk menerbitkan majalah ini kerana ini merupakan satu-satu platform yang ada di Malaysia untuk kita mencari mana-mana insan atau asnaf yang boleh dibantu. Ya, jadi kita menyeru juga kalau penonton yang nak imbas QR code yang ada di skrin, ya, di situ anda akan dibawa ke laman web Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi kita memohon sekali lagi sokongan dan dukungan daripada rakyat Malaysia supaya majalah Suara Asnaf ini dapat diterbitkan sampai bila-bila. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri Haji Rosli Atan, pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia berkongsi berkenaan dengan majalah Suara Asnaf ini dan bagaimana anda juga boleh memberi sumbangan dengan QR code-nya. Baik, itu saja yang kita bawakan untuk ketika ini. Sekejap lagi anda akan bersama dengan Nas untuk lebih perkongsian di Malaysia hari ini.
Terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini. Nazrin Rahman tetap bersama-sama anda dan insya-Allah untuk sesi perbincangan kita pada hari ini kita khas untuk umat Islam kita memandangkan 1 Syakban hari ini kita sambil berlambai-lambai kepada Ramadan begitu. Jadi untuk kita berada di keadaan minda dan juga keadaan hati yang kita tetapkan untuk mengukuhkan ukhuwah antara kami umat Islam. Kita akan berdiskusi tentang topik kita ganjaran 1000 tahun. Dan dalam kita menunggu studio bersedia kita bersama-sama, kita bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah untuk berbincang tentang ganjaran 1000 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Nas. Sentiasa kalau bersama Ustaz, hati saya terus ceria begitu melihat senyuman Ustaz. Jadi mungkin kita nak berbicara tentang topik kita ganjaran 1000 tahun. Dan mungkin Ustaz boleh buka mukadimahnya. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Nas dan penonton di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut ganjaran 1000 tahun bermakna bukan limit pada 1000 sahaja, kerana dalam bahasa Arab 1000 membawa maksud banyak. Macam kita pun kadang-kadang menggunakan seolah-olah bahasa yang sama. Kau 1000 kali minta maaf dengan aku pun aku tak maafkan. Contoh bermakna bukan 1001 kali dia minta maaf, kita maafkan. Maknanya banyak sangat kesalahan dia tu. Jadi begitulah umpamanya, tetapi kita ambil dalam konteks yang positif, iaitu kita nak membicarakan tentang sedekah yang terbaik. Bagaimana kalau kita telah meninggal dunia sekalipun, pahalanya tetap berjalan sehingga hari kiamat. Inilah pahala viral, pahala unlimited namanya. Saya suka. Bagaimana? Ya. Saya suka istilahnya ganjaran yang viral gitu, pahala yang viral. Baiklah kepada para penonton kita saksikan, bengsikan. Baiklah, kita terus kepada soalan kedua kita, iaitu jenis sedekah yang bakal kita diskusi pada hari ini, iaitu kita tumpukan kepada kumpulan asnaf di Kemboja, suku kaum Cham. Bolehkah Tuan ceritakan sikit tentang aktiviti yang dilakukan oleh Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah? Silakan. Ya. Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ini bukan sahaja aktif dalam aktiviti kesukarelawanan sejak 1985 lagi, tetapi aktif juga dalam kerja-kerja kebajikan dan kesukarelawanan di negara-negara Asia yang dekat seperti Thailand, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, bagi tempat-tempat yang memerlukanlah. Dan pada kali ini kita melihat keperluan mendesak untuk bekalan air bersih di Kemboja khususnya, di mana banyak penduduk pedalaman di sana yang cukup memerlukan bekalan air bersih, penduduk kampung Cham dan seumpama dengannya. Jadi bila sebut tentang bekalan air ini, saya teringat bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah, "Ma afdalus sedekah? Apakah sedekah yang paling afdal wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, sedekah air. Maka dengan keterdesakan masyarakat Kemboja untuk mendapatkan bekalan air bersih. Kalau Tuan Nas pernah pergi Kemboja, pernah ke Tuan? Pernah. Saya pernah melawat suku kaum Cham di sana. Ya, bagaimana saya pun pernah pergi, bagaimana mereka bergantung penuh dengan air sungai untuk makan, minum, berwuduk, ibadah, mandi. Dan ada seorang kanak-kanak yang saya melihat dengan mata saya, dia naik daripada sungai mandi tu, rambut dia sama keruh dengan warna sungai tersebut. Betapa kotornya air tersebut, dan oleh sebab itu pam air Kemboja ini yang kita cuba wakafkan telaganya adalah satu benda yang signifikan untuk dibicarakan. Dan bila sebut pasal air di zaman Nabi SAW, ada satu cerita yang begitu menarik. Bagaimana seekor anjing yang hampir kematian kerana kehausan berlega-lega di kawasan sebuah telaga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam bentuk cerita. Ketika itu seorang pelacur wanita di kalangan Bani Israel melihat anjing ini cukup simpati dan kesian. Dia pun melepaskan kasutnya ke telaga tersebut untuk diambil airnya dan lalu memberikan kepada anjing ini air minuman sehingga dia hilang kehausannya. Dan oleh asbab kerjanya itu, maka Allah mengampunkan dosa si pelacur daripada Bani Israel ini. Tuan-tuan bayangkan, kalau anjing yang binatang itu pun, najis mughalazah itu pun diberikan air, dapat dihapuskan segala dosanya walaupun sebagai seorang pelacur. Bayangkan kalau kita memberikan sedekah tersebut kepada mereka yang betul-betul memerlukan, manusia pula tu. Kemudian bagi umat Islam yang minoriti di Kemboja di bulan Syakban dan pada Sayyidul Ayyam pula pada hari ini. Bayangkan pahala viralnya. Wallahualam.
Wallahualam bisawab. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan tersebut. Kita mengambil ringan ya suatu kemudahan, suatu nikmat Allah SWT iaitu air yang bersih. Jadi boleh tak Ustaz terangkan bagaimana masyarakat di Malaysia ini boleh menyumbang bagi dana pembangunan infak air Kemboja 2022? Ya. Sudah ramai sebenarnya yang memahatkan nama mereka di telaga Adiniah ini, alhamdulillah, termasuklah kepada arwah-arwah mereka yang disayangi. Jadi rugi kalau sekiranya tuan-tuan untuk tidak menyumbang sama dan mewakafkan sama dalam perkara ini. Dan bayangkan kalau anak-anak kecil ini kehausan, menitis air mata, meminta air kepada ibu mereka dan mereka tidak boleh mendapatkan air. Tuan-tuan dapat pula merealisasikan hajat-hajat mereka yang sangat memerlukan ini. Masya Allah, pahalanya cukup besar. Dan untuk tujuan tersebut, kami menyediakan beberapa platform online yang senang untuk diakses. Tuan-tuan ingat je www.infakpumairkemboja.com. Sangat direct, infakpumairkemboja.com, itu pertubuhan sukarelawan Adiniah lah tu. Kat situ ada platform pembayaran, ada maklumat-maklumat yang sepatutnya. Dan kalau tuan-tuan rasa nak boleh berhubung untuk puas hati lagi atau pergi ke pejabat, boleh telefon hotline kami ke Ustazah Hazwani di talian 011-5506-6972 ataupun pada Ustazah ataupun Cik Aini pada talian 011-5589-2796 ya. Terima kasih di atas penjelasan terperinci Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Jadi mungkin secara ringkas untuk kita menggulungkan perbincangan kita, silakan Ustaz. Ya. Baik, daripada kempen kita dah hampir setahun ini di platform-platform media sosial dan termasuklah MHI, dan kita mendapat sambutan yang menggalakkan, bermakna masyarakat kita cukup prihatin untuk merealisasikan perkara ini. Dan target kita untuk mencapai 17 juta ini insya-Allah semakin hampir, dan tuan-tuan lah yang berada di hadapan saya inilah termasuk Tuan Nas yang insya-Allah mampu untuk merealisasikan hajat yang kita perkatakan tadi. Dan sekali lagi websitenya www.infakpumairkemboja.com. Di situ ada nombor bank, ada keterangan, ada gambar-gambar, dan boleh juga layari Facebook kami di Pertubuhan Sukarelawan Adiniah untuk kita bercik-chat dan mendapatkan maklumat lanjut di sana insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. 17 juta adalah sasaran kita dan terima kasih di atas usaha Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Semoga terus maju jaya dan insyaAllah saya dan ibu saya akan terus menginfak kepada infak Pam Air Kemboja ini. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Tuan. Baik, kepada para penonton kita, kepada anda yang ingin menginfak juga di hari yang begitu mulia ini, 1 Syakban, kita saksikan bingkisan ini. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kalau tadi Nas telah menyentuh tentang perkongsian Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, ini kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan masjid dan tahfiz amanah kita. Untuk itu, sudah pun bersedia bersama kita Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, seorang pendakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Ustaz? Alhamdulillah, dalam kedinginan pagi. Seronok Ustaz di Istanbul ketika ini dengan cuaca sejuknya. Pastinya kita juga nak kongsikan Ustaz berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Apa yang Ustaz nak kongsikan? Silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Pertama sekali, selamat menyambut bulan Syakban, 1 Syakban, hari Jumaat yang mulia pula, hari yang kita banyak berselawat pada Nabi SAW, dan bulan Syakban adalah bulan yang digalakkan untuk kita banyakkan berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tambah pula bila kita banyak berselawat, kita makin ingat kepada Nabi SAW, dan kita tahu Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah seorang yang paling kuat berinfak. Sepanjang tahun Nabi kuat bersedekah, tapi bulan Ramadan ni lebih lagi. Jadi kita ni pun nak jumpa Ramadan tak lama dah. Hari ni dah 1 Syakban, Ramadan dah dekat sangat. Betul. Jadi mudah-mudahan kita
dah mula persiapan. Kita panggil apa ni, last lap ni, final lap persiapan kita sebelum jumpa Ramadan. So salah satu daripada persiapan kita adalah kita berinfak sebanyak-banyaknya. Dan pagi ni kita dipilih oleh Allah SWT untuk sama-sama menonton Malaysia hari ni. InsyaAllah kita bila kita tonton ni sebenarnya Allah Ta'ala yang gerakkan hati kita. Kita kat TV channel banyak, tapi tiba-tiba Allah gerakkan kita untuk tengok Malaysia pagi ni. Jadi rupa-rupanya ada peluang demi peluang untuk kita berinfak, dan Allah Ta'ala pilih kita di kalangan mereka yang mudah-mudahan menggunakan pagi Jumaat dan bulan Syaban ini untuk menginfakkan. Dan banyak-banyak infak. Di sana ada infak yang sangat-sangat utama yang kita panggil juga sebagai aset Islam, iaitu tahfiz dan juga masjid-masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bila menyentuh tentang aset Islam, masjid dan juga tahfiz ini, Ustaz, bagaimana sebenarnya kita nak menjaga amanah yang diberikan kepada kita ini? Ya, kita faham bahawasanya kita boleh saja terus pergi ke masjid yang berhampiran rumah kita terus masuk ke dalam tabung kan. Tapi kita selalu juga kena memikirkan bahawasanya kita nak cari tempat yang terbaik, yang sangat-sangat memerlukan, yang mana insya-Allah mudah-mudahan apabila kita infakkan itu dia kepentingannya jangka panjang. Jadi di sana ada satu pertubuhan yang namanya pertubuhan mihrab. Pertubuhan mihrab ini saya kenal daripada panggil ahli-ahlinya, ahli jawatankuasanya yang sangat-sangat insya-Allah sangat-sangat jujur, amanah, menjaga kita punya infak itu untuk diberikan kepada masjid-masjid tertentu, kepada tahfiz-tahfiz yang tertentu yang sangat-sangat memerlukan. Dalam konteks pada hari ini, mereka sedang mengumpulkan 12 juta ringgit untuk sebuah masjid yang ingin dibaik pulih dan dibina semula, iaitu Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Choh, Rawang. Saya pergi sendiri ke masjid tu, saya tengok masjid tu, ya Allah, daif. Banyak dah lubang sana sini, ataupun ialah kita tengok pembinaannya pembinaan yang lama. Jadi banyak orang infak, setiap bulan kita infak, setiap minggu kita infak, kadang-kadang infak tersebut hanya digunakan untuk repair lagi, rosak repair lagi, rosak repair lagi, rosak repair lagi kan. Jadi agaknya bila masjid tu nak elok atau bila nak dibesarkan lagi. Maka kita perlukan satu dana yang terkumpul, yang besar, yang insya-Allah kita boleh manfaatkan supaya kita boleh buat masjid baru terus. Dan selama-lamanya lah masjid itu bila orang semayang, orang baca Quran, orang iktikaf, orang bermuzakarah, baca kitab dan sebagainya, mudah-mudahan sepanjang-panjang itulah pahala itu akan sampai pada kita. Jadi pertubuhan mihrab ini ke hadapan insya-Allah untuk membantu masjid ini dan seterusnya insya-Allah masjid-masjid yang lain juga. Baik, pastinya Ustaz boleh perincikan berkenaan dengan masjid dan tahfiz yang ingin dibantu ini, Ustaz. Silakan. Okey. Kita Masjid Nurul Islamiyah ni saya biasa jalan kat depan tu, saya lalu kat depan di tepi jalan besar betul-betul tau. Bila saya kadang-kadang tengok juga masjid ni masjid lama tapi bagus, sangat-sangat strategik tempat dia sebab dia di kawasan jalan utama dekat dengan Serendah sana. Jadi ramai orang yang akan lalu-lalang balik kerja, kadang orang akan singgah. Tapi saya fikir juga, saya kata masjid macam ni kan, tempat yang begitu strategik ni, kalau orang singgah ramai-ramai, orang nak sembahyang Jumaat dan sebagainya, muat ke? Rupa-rupanya memang tak muat. Saya berjumpa dengan Nazir masjid tersebut. Dia kata, Ustaz, memang tak muat, Ustaz. Kita dah tambah kemah, buat kemah, panas lagi dan sebagainya pun tetap tak muat. Jadi memang kita perlukan masjid yang baru. Lepas tu, semalam saya di Istanbul, saya pergi ke sebuah masjid yang sangat kita panggil terkenal lah di Istanbul ni. Bukan Masjid Biru, bukan Hagia Sophia, tapi masjid yang pertama dibina di Istanbul, iaitu Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, yang dipanggil orang sini Ayyub Sultan. Saya pergi ke sana, dekat luar masjid tu ada satu papan tanda tulis nama Ak Samsudin dalam bahasa Turki. Saya tak tahu, saya tak kenal nama tu saja. Saya kenal nama ni adalah nama guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. So saya pun tanya pada orang Turki lah, kawan saya tanya, minta tolong terjemahkan apa benda dia tulis kat sini. Lepas tu dia pun bagi tahulah papan tanda ni menunjukkan Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengasaskan, yang menemui makam Abu Ayyub Al-Ansari dan akhirnya terbinalah masjid dekat sini kan. Jadi saya kata, ya Allah, nama dia terpahat indah dekat sini kan. Dah beratus-ratus tahun dah. Ya Allah, banyaknya pahala dia kan. Daripada dulu orang bina masjid tu sampai sekarang pahala berterusan, tak berhenti-berhenti pahala dia.
Ya Allah, bestnya kalau kita pun dapat macam ni. Walaupun tak payahlah nama kita terpahat di hati manusia pun, tapi kita tahu adanya sumbangan kita yang selama-lamanya dimanfaatkan orang semayang, orang puasa, teruslah menerus pahala tu sampai ke dalam kubur kita nanti. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, dan pastinya kepada mereka yang nak berinfak boleh terus ke Bank Islam atau Maybank ataupun terus secara online di laman web www.infakmihrat.com. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini. Terima kasih bersama kami dan Assalamualaikum. Kita nak terus bersama dengan Nas. Silakan Nas. Terima kasih Rina, terima kasih di atas perkongsian tadi juga. Dan untuk kita mengakhiri Malaysia hari ini, pada pagi ini kita akan terus berkongsi statistik COVID-19 jumlah kes baru semalam 3 Mac 2022, 32,467, peningkatan yang agak mendadak daripada 27,000 ya. Jadi Rina, teruskan SOP, tetapkan SOP, kita tetap jarak di sini ya. Betul, baik. Itu kisah tentang jumlah kes baru COVID-19. Ini kita nak bawakan pemerhatian anda terus ke utara, ke Langkawi. Bagi pengunjung-pengunjung, dikatakan dapat menyaksikan sendiri, lebih kurang 400 pengunjung, menyaksikan bagaimana laut yang dikatakan terbelah di Langkawi. Ini kejadian yang berlaku setahun sekali. Setahun sekali sahaja, di mana air surut setakat 0.1 meter dan bila kita nampak beting pasir tiba-tiba muncul di tengah lautan sepanjang 600 meter. Terujalah semuanya untuk mengambil gambar dan sebagainya. Ya. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasalah. Rezekilah siapa yang dapat melihat kejadian yang luar biasa ini. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih untuk semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Semudah-mudahan segala yang kami kongsikan ini memberi manfaat untuk semua Nas. Tepat sekali, dan jangan lupa untuk bersama MHI pada minggu depan pada hari Isnin, tumpukan perhatian kepada mereka yang terkesan akibat COVID-19, suatu kempen bantuan semarak niaga keluarga Malaysia kepada perusahaan kecil dan sederhana. Apakah impaknya? Saksikan Isnin nanti. Kami berundurkan diri. Saya Nazrul Rahman. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.